video kali ini kita masih lagi berada dalam bab 1 kemahiran geografi tingkatan 3. Tapi untuk kali ini Cikgu akan terangkan tentang graf gabungan, yaitu ciri-ciri graf gabungan, kegunaannya, dan juga cara melukis graf gabungan. Oke, pastikan selepas menonton video ini, murid-murid dapat 2 input yang sangat penting. Yang pertama, menyatakan maksud dan kegunaan graf gabungan. Dan yang kedua, melukis graf gabungan dengan langkah yang betul. Oke, di akhir video ini Cikgu sudah sediakan satu soalan pengukuhan, yaitu berkaitan dengan graf gabungan. Jadi pastikan selepas menonton video ini, murid-murid menjawab soalan pengukuhan tersebut di atas kertas graf. Oke, tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam tajuk graf gabungan. Oke, sebelum itu kita mesti tahu apa ciri-ciri graf gabungan dan apa kegunaan graf gabungan. Oke, first kalau kita lihat di sini ada 2 ciri penting untuk graf gabungan. Oke, graf gabungan merupakan gabungan antara graf bar mudah dan juga graf garisan. Oke, ini merupakan ciri pertama. Dan yang kedua, graf gabungan ini dia menunjukkan 2 maklumat yang berlainan. Oke, maklumat yang berlainan dalam satu graf. Oke, ini adalah ciri graf gabungan. Oke, apa pula kegunaan graf gabungan nih? Kegunaan graf gabungan yang pertama ialah menunjukkan perubahan atau perbezaan. Oke, ini perubahan atau perbezaan antara 2 perkara yang saling berkaitan. Oke, ini kegunaan pertama. Yang kedua, sesuai digunakan untuk data dan maklumat seperti suhu dan hujan, dan juga harga jualan dan pengeluaran. Jadi untuk graf gabungan ini kita mesti dapat detect. Sekiranya dia bagi jadwal, kita mesti dapat detect mana satu yang kita perlu lukis dalam bentuk graf bar dan mana satu yang perlu kita lukis dalam bentuk graf garisan mudah. Ini adalah perkara yang perlu ada dalam sesebuah jawaban graf gabungan. Oke, first mesti ada tajuk macam graf-graf sebelum ini. Yang kedua, oke, untuk yang graf gabungan dia mesti ada 2 paksi menegak. Oke, paksi menegak sebelah kiri, paksi menegak sebelah kanan. Dan perhatikan graf garis yang ada di dalam graf gabungan ini. Dia tidak graf garis dalam peta gabungan ini dia adalah dia terapung. Dan pastikan murid-murid menulis sumber di bawah paksi mendatar. Oke, jadi ini adalah ciri ataupun ini merupakan aspek yang perlu ada dalam jawaban graf gabungan pelajar-pelajar lah. Oke, next kita akan bincang cara melukis graf gabungan dengan betul dengan menggunakan langkah yang betul. Oke, kita lihat di sini membina graf gabungan berdasarkan jadwal 1.7. Kita lihat jadwal 1.7. Oke, jumlah hujan dan min suhu bulanan di Bandara Kuala Lumpur pada tahun 2017. Oke, ini adalah tajuk untuk graf gabungan nanti yang perlu pelajar tulis dalam kertas graf. Oke, yang kedua kita lihat di sini dia ada 2 jadwal yang mempunyai data yang berbeza. Oke, first min suhu. Oke, min suhu, lepas itu hujan. Oke, kita lihat contoh membina graf gabungan berdasarkan jadwal 1.7. Oke, ini jadwal 1.7. Jumlah hujan dan min suhu bulanan di Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2017. Oke, ini adalah tajuk graf gabungan pelajar dan mesti tulis dalam kertas graf. Oke, sekarang kita lihat jadwal. Jadwal ada 2 jadwal yang punya data yang berbeza. Oke, data berbeza tapi saling berkaitan. Langkah pertama, apa yang perlu pelajar buat? Lukis paksi menegak dan paksi mendatar di atas kertas graf. Oke, nyata untuk graf gabungan dia ada 2 paksi menegak. Oke, ada 2 paksi menegak. Jadi untuk jadwal ini, paksi menegak sebelah kiri paksi menegak sebelah kiri yang perlu pelajar tulis ialah hujan. Oke. Manakala paksi sebelah kanan min suhu.
Oke, paksi menegak di sebelah kiri. Oke, sebelah kiri mewakili jumlah hujan bulanan. Paksi menegak sebelah kanan mewakili suhu bulanan. Langkah kedua, kenal pasti nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, nilai maksimum dan nilai minimum bagi hujan dan suhu. Oke, bagi hujan dan suhu, nilai maksimum hujan, kalau kita lihat di sini hujan maksimum ialah nilai tertinggi. Alright. Nilai tertinggi hujan ialah 286. Oke, manakala nilai minimum hujan ialah 129. Ini nilai minimum, ini nilai maksimum. Jadi untuk min suhu, nilai maksimum paling tinggi ialah 27,7. Ini nilai maksimum. Oke. Kalau nilai minimum ialah pada 26,5. Ini nilai minimum dia. Alright. Tandakan skala untuk taburan hujan pada paksi menegak di sebelah kiri dan tandakan skala untuk min suhu pada paksi menegak sebelah kanan. Oke, untuk taburan hujan paksi menegak sebelah kiri. Oke, lepas itu min suhu pada paksi sebelah kanan. Oke, cikgu mau ingatkan pelajar-pelajar untuk graf gabungan. Kita lukis skala untuk graf bar muda nih dari bawah. Ingat, dari bawah sampai ke atas. Tapi untuk graf garisan kita lukis daripada pertengahan sampai ke atas. Oke, konsep dari sini asal graf gabungan dan graf bar itu tidak bersentuh. Jadi pastikan skala yang pelajar tulis untuk graf garis di sini pastikan dia tidak akan bersentuh dengan graf bar muda. Jadi itulah kenapa kita start skala untuk paksi menegak sebelah kanan ini di pertengahan. Untuk melukis graf garisan. Oke, contoh skala hujan 1 cm mewakili 25 mm. Manakala suhu 1 cm mewakili 5 suhu. Langkah yang ketiga, oke, lukis bar jumlah hujan bagi setiap bulan. Maksudnya setiap bulan ada 12 bar. Jadi kita mesti tulis 12, ada 12 data. Jadi kita akan tulis 12 bar. Oke, lukiskan bar hujan bagi setiap bulan. Oke, plot nilai suhu pada bagian tengah bar. Ingat, ini yang perlu pelajar ingat. Macam mana, di mana mau letakkan plot suhu tersebut. Oke, pelajar perlu letakkan plot suhu di bagian tengah bar. Ingat, bagian tengah bar. Oke, bagi setiap titik bulan dan sambungkan titik-titik tersebut. Maksudnya setiap bar di atas dia mesti ada, di tengah-tengahnya, di atas tengah-tengahnya mesti ada satu plot. Satu plot titik untuk data graf garis. Ingat. Oke, jadi selepas plot nilai suhu pada bagian tengah bar bagi setiap bulan dan sambungkan titik-titik tersebut. Dan hasilnya ialah seperti ini. Oke, cikgu terangkan balik. Oke, cikgu terangkan dengan lebih jelas menggunakan gambar ini. Oke, kita dapat lihat skala untuk hujan dia start dari bawah sini. Oke, manakala skala untuk suhu dia akan bermula dari sini. Kenapa? Cikgu cakap tadi untuk mengelakkan graf bar ini dan juga graf garis bersentuhan antara satu sama lain. Jadi untuk plot graf garis, pastikan setiap plot graf garis ini diplotkan di tengah-tengah bagi setiap graf bar yang pelajar tulis. Oke? Pelajar masih tidak paham, pastikan pelajar tengok balik video ini ataupun pelajar tengok balik video ini sehingga paham, sebab di akhir video ini cikgu sudah sediakan satu soalan pengukuhan. Oke, soalan pengukuhan berkaitan dengan graf gabungan. Oke, jadi sekiranya pelajar masih tidak paham, pastikan pelajar meninggalkan komen di ruangan komen di bawah ataupun selepas nonton video ini untuk pelajar-pelajar cikgu boleh
boleh mengajukan soalan melalui aplikasi WhatsApp ataupun ajukan soalan di grup-grup kelas kita lah. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jadi untuk video akan datang kita akan belajar pula cara untuk melukis carta pie. Jadi itu untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.